Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, hari Jumaat penuh barakah, untuk sama-sama kita melantunkan, untuk kita tilawah al-Quran, untuk kita terus mendapat panduan daripada Ilahi, dan sudah tentu kita ingin meneruskan pada surah Ad-Dukhan pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Suara masih lagi apa? Lepas raya lah katakan, masih raya. Sangkut lagi. Jadi kita doakan yang terbaik pada tuan-tuan yang berada di rumah, untuk sama-sama kita diberkati. Kita mulakan majlis kita dengan doa. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 498, iaitu pada ayat yang ke-40 ya hingga ayat yang ke-50, berbagai kengerian hari kiamat yang dihadapi orang-orang kafir dan pelaku maksiat. Diteruskan pada ayat 51 hingga ayat 59, berbagai kenikmatan yang didapati oleh orang yang bertakwa di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kesimpulan daripada surah Ad-Dukhan. Sama-sama kita baca, dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi, untuk ayat 40 hingga ayat yang ke-50. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dimuliakan, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat meneruskan lagi My Quran Time baca faham amal, dan kita berada di akhir surah Ad-Dukhan, yang sudah pasti ayat-ayat sebagaimana sinopsis tadi menggambarkan kepada kita bahawa akhirat satu perkara yang kita imani, dan yang lebih besar daripada itu ialah kerana hari itu hari dibalas segala apa yang kita kerjakan dekat dunia ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita dan selamatkan kita daripada kemurkaannya, dan selamatkan kita daripada, masya-Allah, kalau kita tengok ayat-ayat ini sebahagian daripada bentuk siksaan ahli neraka. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ayat 40 hingga ayat 50 kita baca terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون.
إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الرحيم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون صدق الله. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat 40 hingga 50 daripada surah Ad-Dukhan untuk membuat kesimpulan kepada halaman ataupun surah yang ke-44 ini. Bagaimana kalau kita melihat kepada apa yang telah kita bincangkan semalam, iaitu salah satu daripada penekanan di dalam surah Ad-Dukhan ini Allah menceritakan wama khalaqnas samawati wal ard wama bainahuma la'ibin. Pada ayat yang ke-38, iaitu Allah tidak menjadikan langit dan bumi ini untuk main-main, ya, untuk tidak ada tujuan, tetapi Allah kata wama khalaqnahuma illa bil haqq, iaitu dengan kebenaran. Maksudnya ada tujuan, ada tujuan. Bila ada langit dan bumi ini ada tujuan, kita yang kecil ini sudah tentunya lebih lagi ada tujuan apabila Allah menundukkan langit dan bumi ini untuk kita sebagai manusia di dalam kehidupan kita. Jadi Allah menyatakan pada ayat 39, walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi ramai manusia yang tidak mengetahui dan tidak mencari ilmu untuk mengetahui hakikat perkara bahawa hidup kita ini ada tujuan. Dalam ilmu falsafah, Ustaz, ni kadang-kadang ilmu falsafah ni nak cakap tentang tujuan hidup manusia ni berceramuk, ya, berselirat, ya, dia punya istilah dia pasal apa, nak kita pasal tujuan hidup manusia, ya, tetapi mudah bagi kita kerana Allah menyatakan dalam ayat 40, inna yaumal fasl miqatuhum ajma'in, iaitu sesungguhnya pada hari keputusan, hari fasl itu yang dinamakan lain bagi hari kiamat, adalah masa yang ditentukan untuk keseluruhannya. Jadi kita ada satu lagi dunia yang kita akan hadapi, dan hari itu, dunia itu adalah hari penentuan. Yaumal fasl, bukannya hari untuk bekerja, bukan hari untuk kita berusaha habis. Hari berusaha adalah hari kita berada di atas muka bumi ini. Jadi ini menerangkan kepada kita bahawa al-haq ataupun kebenaran yang ada ini melambangkan kepada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita, Ustaznya, mesti kena bersedia semua apa yang kita buat akan diputuskan. Sama ada yang kita buat ini membawa kita makin dekat kepada syurga ataupun mendekatkan kita kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik. Sebabnya pada ayat yang ke-41 Allah menyatakan tentang bagaimana hakikat bila dah sampai ke akhirat. Yauma la yughni maulan am maulan, ya, iaitu pada hari tersebut tak guna segala sahabat-sahabat, ya, yang rapat, semuanya sedikit pun tidak berkesan, walahum yunsarun, dan tidak ada yang boleh menolong, ya. Kat dunia kita ada ramai kawan, Ustaz, ya. Kalau katakan kita buat silap ke buat baik ke, ada kawan yang backup kita. Kalau kita dekat Facebook, kan, kalau kita komen, kalau kita banyak follower, lagilah orang lain backup kita. Kalau ada orang yang kutuk kita pun, dia akan backup, ya. Itu dekat dunia sahaja. Follower Facebook, follower di atas muka bumi ini, maulan syai'a, ini semuanya la yu'ni, tidak bermanfaat, tidak berguna, walahum yunsarun, dan tidak juga akan dibantu. Tak ada siapa boleh bantu, Ustaz, ya. Kalau rasanya pada waktu itu
seseorang itu sudah diberi azab, tidak ada siapa yang dapat bantu. Kalau dia diberi rahmat, maka itulah hakikat yang terbaik yang kita harapkan. Illa marrahimallah, kecuali dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal azizur rahim, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Allah ulang innahu, itu sebenarnya hu itu huwa maksudnya, kemudian huwa tu ulang lagi, kemudian al aziz ar rahim. Ya, Allah ini maha perkasa maha penyayang. Kita dah tahu Allah maha perkasa maha penyayang, banyak kali ulang dalam Quran, tetapi di sini Allah nak menyatakan bahawa Allah nak perkasa, nak berkuasa, Allah punya hal. Lebih kurang gitulah Ustaz ya. Nak buat apa saja Allah boleh buat, tetapi bila Allah menyayangi, Allah akan pilih berdasarkan kepada ciri-ciri yang telah pun Allah beritahu. Dia lebih kurang kalau macam kita ada Dewan Pembandaran lah, ya, majlis bandaran, dia penguat kuasa datang, dia boleh je dia nak memberi peluang orang ni, okey, awak diberikan keampunan ataupun awak dimudahkan urusan parking ke apa sebagainya, tetapi syaratnya mestilah mengikut peraturan yang ada, ya. Selama ini dah ikut peraturan, mungkin boleh bagi diskaun ke apa sebagainya, tetapi kalau katakan kita sendiri yang tidak mengikut peraturan daripada Aziz, maka sudah tentunya sukar untuk kita mendapatkan kasih sayang daripada Tuhan yang memberikan peraturan dalam hidup kita. Itu sebabnya Allah memberikan tahu kepada kita antara cabaran ataupun azab di akhirat nanti. Peranannya adalah untuk kita rasa takut, untuk kita rasa jelas bahawa saya tidak mahu nampak perkara ini, ya. Dia adalah serius Ustaz ya, pasal kadang-kadang kalau dekat luar negara, saya dulu kalau orang cakap tentang neraka ni, hell ni, istilah bahasa Inggerisnya, dia cakap main-main ni, dia buat lawak dia, kan. Kadang-kadang dia marah pada kawan ni pun dia cakap bloody hell, kan, benda-benda begitu, melambangkan lawak, kadang-kadang main-main. Tetapi di dalam hal ini, azab ini adalah sesuatu yang real. Salah satunya inna syajarataz zaqqum, iaitu salah satu daripada azab di akhirat nanti ialah di dalam neraka pohon zakum Ustaz ya. Ya. Kita dah belajar sebelum ini, pohon zakum ini kalau makan itu habis hancur perut tersebut, dan bila perut itu elok balik, dia akan makan lagi pada waktu itu. Ta'amul athim, dan makanan ini adalah untuk orang yang berdosa. Mengapa dia dapat makanan ini? Pasal di dunia ini dia ambil makanan yang berdosa, dia rasakan bahawa dia mendapat rasuah, dia boleh tipu orang, bisnes dia tipu sana tipu sini, dapat duit tak hantar barang, dia rasakan bahawa dia sudah rasa aman. Rupa-rupanya dia sedang memasukkan neraka ataupun zakum ke dalam perutnya. Pada ayat yang ke-45, 46, 47, kita nak baca sekali lagi, menjelaskan apa lagi gambaran tentang azab di akhirat nanti yang berkaitan dengan perut kita. Mengapa perut ini dikaitkan? Kerana biasanya orang cakap perut ini ialah kalau hari raya Ustaz ya, inilah masa untuk kita bergembira, kan. Tapi rupa-rupanya perut ini dia ada liability, akan ditanya oleh Allah SWT, makanan jenis apa yang dimakan, halal ataupun tidak halal. Ayat 45, 46, 47 kita baca sekali lagi. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah Safas ayat 45, 46, 47 menjelaskan lagi bagaimana sengsaranya siksaan ahli neraka, yang seharusnya kita bila baca ayat ini kita menghadirkan rasa gerun dan takut kerana rahmatnya Allah. Allah beritahu awal-awal ini antara bentuk siksaan, dan kita pun tahu bila sebut panas, bila sebut tembaga, cairan semua, kita tahu macam mana gambaran panasnya. Di dunia ini kita dapat gambaran, akhirat asyaddu, lebih berat, tapi lebih tak tergambar kita. Maka marilah sama-sama kita baca dengan perasaan takut, mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tadabbur ayat 45, 46, 47. Auzubillahi minasyaitan. كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. صدق الله.
Surah Al-Azim gitulah ayat 45 hingga ayat yang ke-47 menerangkan apakah yang berlaku di neraka yang disiapkan bagi mereka yang mengambil enteng mengambil enteng kepada apa peraturan yang Allah berikan. Dan Allah menyatakan pada ayat yang ke-45 itu kal muhli ya'li fil butun, iaitu seperti tembaga air tembaga, cair tembaga. Yuli ini ayat ataupun ya'li ini maksudnya Ustaz macam kalau dinyatakan pada ayat 46 tu juga, kalau air dalam cerik mendidih tu kan yang menggelak tu, yang itu adalah ya'li. Maksudnya bukan tembaga itu yang keras tetapi cair, dan cair itu bukan kerana sejuk. Cairnya itu sambil menggelegak diletakkan ke dalam perut kaghalyil hamim, seperti air yang sangat panas. Dan apa yang dibuat, khuzuhu fa'tiluh, iaitu ambillah orang ini dan seret kepada tengah al-jahim, di tengah-tengah jahim itu, kerana ia bukan sekadar dapat azab tepi-tepi, dia diletak tengah-tengah masa kat atas dunia Ustaz ya. Dia makan perkara yang haram ataupun berbuat perkara yang haram ni sampai tengah. Sampai tengah itu kira habislah. Dia rasakan puas makan benda haram, buat perkara haram, bukannya dengan rasa bersalah, ingin memohon keampunan, ingin kembali pada Allah. Maka insya-Allah apabila seseorang itu tersilap, patah balik, takkan dapat berada di tengah-tengah al-jahim. Tetapi bila diletakkan sawa'il jahim, di tengah-tengah neraka al-jahim ini, nak menunjukkan orang ini memang dia dah hatinya dah macam batu Ustaz ya. Buat perkara jahat, buat perkara haram, kalau rasuah tu dia dah rasa tak ada rasa bersalah kepada rakyat. Dia rasakan bahawa ini memang hak saya, dan dia kalau tidak dapat kuasa, dia akan terus mencari kuasa kerana dia nak isi perutnya itu dengan apa? Dengan kalmuhli, iaitu dengan cairan tembaga. Kalau orang tahulah itu yang berlaku Ustaz ya, rasanya orang sanggup untuk stop, berhenti daripada menjadi pemimpin yang mengambil rasuah. Jadi pemimpin tak ada masalah, tetapi yang terlibat dengan rasuah, pegawai-pegawai kerajaan ataupun di mana sahaja kita, tuan-tuan, walaupun kita diberhentikan Ustaz ya, tepi jalan diberhentikan oleh polis ke apa ke, jangan main hulur kan, pasal hulur itu bersedia untuk kita menggelegakkan perut kita. Itu yang perlu kita bayangkan ketika nak hulur pada polis ke, ataupun kalau polis nak ambil wang rasuah ataupun nak tipu orang, buat projek-projek yang menghancurkan orang lain. Kena ingat bahawa kita bawa cairan tembaga untuk anak kita di rumah yang kita doakan, bukan kitalah Ustaz ya. Jadi peringatan ini Allah beri kepada kita agar kita memandang serius. Allah tak bagi terus hari ni Ustaz ya. Cuba bayangkan kalau orang makan rasuah hari ini terus menggelegak, rasanya tak ada orang nak ambil rasuah ataupun nak menipu dalam urusan berniaga dan sebagainya. Dan ini dinyatakan sehingga ayat yang ke-48. Dan ayat 49 apa dia nyatakan? Dzuqa, ya, rasakanlah, innaka antal azizul karim, sesungguhnya engkau adalah al azizul karim. Ni apa ceritanya? Abu Jahal Ustaz ya, dalam asbabun nuzulnya menyatakan bahawa tak kisah kan, aku ini berkuasa, aku ini mulia, nak bercerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal dia adalah orang pemimpin di Mekah itu sendiri. Jadi Allah nyatakan innaka antal azizul karim. Perli kepada orang-orang yang sama geng dengan Abu Jahal. Apa poinnya? Abu Jahal ni orang pandai tetapi sombong, dan juga dia merasakan kemuliaan sebenar-benarnya adalah pada dia, bukannya dengan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan ayat 50, inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Ini adalah apa yang berlaku kerana apa yang kamu ragukan. Bercakap tentang orang yang ambil rasuah, yang sombong, ya, sebenarnya dia ragukan betul ke akhirat ni hebat sangat kan, panas ke, tak apa kot, saya masih okey. Yang penting kerana keraguan-keraguan itu merasakan bahawa kuat kot, nak letak tangan atas api kan, ya, maka itu yang menyebabkan seseorang itu merasakan tak apa, dosa itu perlu diteruskan. Dia rasakan tak terkesan, dia macam lalat dia Ustaz ya, lalat dia tepis-tepis saja. Tetapi bagi orang beriman, ya, kita harapkan tuan-tuan dengan membaca ayat-ayat ini, kalau kita rasa tersilap itu, kita rasa macam dah gunung nak hempap kepada kita, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu ghala, iaitu mendidih, ya, 2 kali disebut di dalam al-Quran. Ghala ini maksudnya adalah seperti bunyi, ya, cerik yang ada air mendidih dengan bunyi itu adalah bunyinya
Ghala adalah salah satu daripada ciri di akhirat nanti bagi mereka yang meletakkan dalam perut perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dosa, yang kita doakan agar kita tidak termasuk dalam kumpulan ini, dan jika pernah kita buat, kita cepat-cepat bertaubat. Harta-harta kotor perlu diserahkan pada Baitul Mal, dan dalam masa yang sama kita menunaikan zakat bagi harta-harta bersih yang kita ada. Jadi kita doa pada Allah SWT, Allah jauhkan kita daripada azaban nar, wa qina azaban nar, selalu kita doakan. Dan kita menyambung selepas ini, bagaimana pula tawaran daripada Allah kepada mereka tuan-tuan yang ingin membina takwa, meneruskan roh Ramadan yang kita lewati beberapa minggu lepas. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang baik, tempat yang selamat, iaitu dalam taman-taman dan mata air-mata air. Masya-Allah, tadi kita baca pada bahagian pertama ayat 40 hingga ayat ke-50, kesengsaraan bentuk seksa ahli neraka, orang yang mendapat kemurkaan Allah. Kemudian ayat ini sambungan selepas ini, ayat yang ke-51, orang-orang yang bertakwa berada pada tempat yang baik, tempat yang aman, yang selamat, yang menyeronokkan, yang bahagia, deretan-deretan nikmat yang Allah Taala senaraikan. Inilah cantiknya Al-Quran. Selepas diberikan peringatan, inzar, diberikan pula khabar gembira bagi orang yang bertakwa. Dan kita mengharapkan darjat takwa yang kita capai pada bulan Ramadan yang lalu, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita anugerah tersebut. Allahumma amin. Amin. Dan menarik Ustaz ni, sebenarnya kalau ada ayat pasal neraka dan syurga ini, ada empat cara berinteraksi dengan ayat syurga neraka ini. Tapi selepas ini Ustaz, kita teruskan dengan tajwid dahulu. Ya, tajwid dulu. Okey. Alhamdulillah. Kita ambil sikit tajwid pada hari ini. Kita nak fokus pada ayat yang kita lihat di slide yang 47, ayat ke-47. Khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Huruf ha yang bersifat lemah. Okey, sempurnakan huruf ha dalam ayat ini. Ada dua huruf ha yang saya lihat di sini. Khuzuhu satu, fa'tiluhu yang berbaris di hadapan. Ni ha simpul tu Okey. Yang mana huruf ha pula berada di sebelum huruf mat. Maksudnya khuzu ada waw mati, kemudian huruf ha. Fa'tilu ada waw mati, kemudian huruf ha. Yang mana huruf ha ni bersifat lemah. Bila berada dalam keadaan sedemikian, dia agak lemah, bertambah lemahnya. Maknanya kalau kita tak jelaskan ha, dia akan tenggelamkan ha. Seolah-olah ha tu dia tenggelam di dalam huruf mat waw tu. Contoh bunyi macam ni. Khudhu fa'tilu ila. Khudhu fa, dia tekan hu, tapi tekan tu tekan dalam mat waw tadi tu, sehingga tak nampak ha, tak timbul ha. Jadi jelaskan huruf ha yang bersifat lemah itu, jangan lemahkan dia walaupun sifat dia lemah. Dia tersembunyi jauh kan daripada mulut ha kat sini, pangkal. So khudhuhu fa'tiluhu ila. Orang Arab bila huruf ha ni memang dia akan cuba kuatkan sikit suara dia. Khudhuhu fa'tiluhu ila. Kalau tidak dia akan bunyi yang macam ni, salah. Khudhu fa'tilu ila, bunyi u ila, dia tenggelam dalam mat tu. Maka jelaskan huruf ha yang apabila dia berada selepas daripada huruf mat. Wallahu a'lam.
Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk sama-sama kita melihat pada huruf ha sebentar tadi Ustaz ya. Ha yang perlu dijelaskan apabila ia berada selepas huruf mad sebentar tadi, dan kita sudah pun melihat pada ayat 47 ya bagaimana khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, iaitu ambillah ya dan rentap sampai ke tengah jahim. Itu adalah salah satu daripada azab bila direntap dan diletakkan di tengah-tengah itu. Dia bukan di tepi-tepi Ustaz ya. Nak menceritakan kepada kita apabila kita melihat orang berbuat dosa ataupun kita, jangan sampai dosa itu sampai kita buat tengah-tengah Ustaz. Tengah-tengah tu rasa sedap dengan dosa tersebut, kita kena check balik. Kadang-kadang kita rasa bahawa saya dah pergi umrah dah, saya dah solat dah, saya baca Quran dah, tetapi sedapnya memakan kepada rasuah ataupun wang-wang yang tidak dibenarkan itu adalah amat mencabar, dan kita perlu sedar bahawa jangan sampai saya ini berada pada perkataan istilahnya sawa ya, sepatutnya sawa as-sabil itu jalan yang betul, tetapi sawa il jahim ini adalah di tengah-tengah jahim yang betul-betul ya, bukannya jahim neraka yang tepi-tepi sahaja. Jadi dalam berinteraksi dengan ayat neraka ataupun syurga ini ada paling kurang 4 cara untuk kita berinteraksi, di mana kita akan melihat dahulu ayat 51 hingga ayat 59, kita baca dahulu dan kemudian kita akan gunakan kaedah 4 ini. Tuan-tuan jumpa ayat syurga neraka, kena ambil 4 kaedah ini. Apa kaedah itu? Kita baca dahulu Ustaz. Silakan. Baik, jom kita baca terlebih dahulu ayat 51 hingga 59, ayat-ayat syurga kali ini. So apakah 4 kaedah untuk kita berinteraksi bila kita baca ataupun mendengar ayat-ayat berkaitan ini, untuk sudah pastilah menambahkan iman kita, tapi ada cara-cara yang mungkin memberi kesan kepada kita lebih mendalam lagi. Kita baca dahulu ayat tentang syurga ini dengan taranum jiharkah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 50 hingga 59 untuk sama-sama kita berinteraksi dengan ayat-ayat syurga dan juga ayat neraka sebentar tadi, iaitu ada 4 kaedah Ustaz ya. Dia kalau ayat neraka ni 2 kaedah dan ayat syurga ni ada 2 kaedah. Kalau ayat neraka, kalau kita pernah merasai sedikit ya, kita tak pernah merasai neraka tapi merasai sedikit keperitan di dunia ini, kita mohon pada Allah Subhanahu taala agar dijauhkan benar-benarnya apabila sampai di akhirat nanti. Yang keduanya, bila berhadapan dengan ayat neraka ini, kalau kita tak pernah dapat ya, tak pernah lagi rasa perkara-perkara tersebut, maka kita mohon daripada Allah untuk dijauhkan sejauh-jauhnya. Itu ayat-ayat neraka. Ayat syurga pula ada 2 kaedah, iaitu kalau dah dapat Ustaz ya, kalau kita dah dapat sekarang di dunia,
kita minta ianya kekal sampai ke syurga. Ya, dan kalau kita tak dapat dekat dunia ini, kita minta Allah bagi kita di akhirat sana. Jadi kita cuba ambil ayat syurga dan kemudian kita gunakan dua kaedah tadi Ustaz ni. Neraka kita dah lepas, kita boleh ulang balik kalau tuan-tuan ada masa, tapi dua kaedah syurga ini kita kembali, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang bertakwa itu dia berada tempat yang aman. Apa maksudnya? Kalau kita guna kaedah nombor 3 tadi itu, kita dah duduk kat rumah aman sekarang Ustaz. Betul. Aman kat rumah kita, tak ada penyamun, penyangap. Baru ni ketika raya ada satu rumah Ustaz kena masuk penyangap. Penyamun lah kan. Jadi bila balik si jiran ini dia kena kemaskan apa sebagainya. Jadi kalau kita sentiasa aman, kita doa pada Allah SWT, kita akan kekal aman bila sampai di akhirat nanti. Bukannya dekat dunia ini ada CCTV aman, tenteram, ada polis jaga, sampai di akhirat nanti ke neraka Allah kerana kita tidak menghargai keamanan tersebut. Dan seterusnya pada ayat yang ke-52 ya, ataupun kalau 51 ini kalau kita guna kaedah 4 tadi, kalau memang rumah kita tak aman, rumah kita ni taklah cantik sangat, rumah kita ni sering dikacau, sewa tak bayar, kena telefon oleh alung dan sebagainya, maka kalau kita ini adalah orang yang bertakwa, maka insya-Allah satu hari nanti Allah tolong bagi aku rumah yang tak ada lagi orang nak kacau-kacau aku, ya Allah. Aku tahu aku takkan ambil rasuah untuk saya ini membina rumah yang aman, kerana saya gunalah apa yang ada. Mungkin rumah tu kadang-kadang jatuh dia punya atapnya ke, ada serangga ke, tak apalah ya Allah, yang penting kalau saya boleh baiki di sini saya baiki di sini, tapi saya takkan gunakan wang haram untuk saya membina rumah cantik sehingga kan di sana nanti saya tidak mendapat keamanan. Itu adalah kaedah berinteraksi dengan ayat syurga. Fi jannatin wa uyun, iaitu berada di taman-taman dan juga di mata air. Kalau Ustaz, kalau perasan Ustaz ni, manusia ini dia makin lama dia makin suka rumah. Kan, bertambah umur dia bertambah suka. Kalau anak-anak kecil dia suka kemah-kemah aja. Betul kan? Dia sempit-sempit dia lagi suka. Tapi bila kita bertambah umur, kita makin nak yang lapang. Dan apa yang jadi, bukan sekadar lapang, dia ada pokok-pokok di tepinya. Kita dulu tak suka, saya lah dulu kan, tak suka tanam-tanam pokok ke apa ke, tak apa, beli je kan. Tapi bila dah makin berumur tambah, dia nak kalau boleh ada pokok-pokok kat tepi dia kan, tanam dan kita tengok hasilnya. Dan lebih daripada itu apa? Wa'uyun. Wa'uyun ini mata air. Paling kurang ada longkang lah Ustaz ni, rumah kita, rumah biasa ada longkang. Tapi kalau besar sikit ada bathtub, ya, macam kat hotel tu. Tapi kalau katakan besar sikit ada swimming pool, ya, ada kolam air. Dan lebih daripada itu kalau boleh ada sungai mengalir di bawahnya, bukannya tepi, ya, di bawahnya. Jadi psikologi ini memang semua manusia dia kalau boleh dia menjelang umur 50, 60, 70 itu dia nak rumah yang ada pokok, yang ada air, ya. Tetapi kalau tak dapat di sini Ustaz, ya, ada yang kata saya tak dapatlah Ustaz, rumah saya tak sama macam rumah orang sebelah sana tu, besar, ada swimming pool, ada pokok-pokok. Tak apa, sebenarnya bila kita beramal dengan kebaikan, insya-Allah Allah memberikan kepada kita fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, iaitu dipakaikan pada mereka sundus, kain sutera halus, dan wa istabraq, kain sutera tebal, mutaqabilin. Maksudnya pakaiannya memang daripada sutera. Orang lelaki tak boleh pakai kat sini, tak boleh pakai cantik, di akhirat nanti insya-Allah cantik. Kalau di sini kita pakai cantik, jangan sampai buat perkara yang haram sehingga kan kita masih lagi dikekalkan untuk pakai yang cantik-cantik. Dan di akhirat nanti istilahnya mutaqabilin, berjumpa Ustaz, ya, bertemu antara satu sama lain. Dia kalau kat dunia ini, dia kadang-kadang orang kaya dia jumpa orang kaya je, orang miskin tu dia tak nak berjumpa. Tapi di akhirat nanti, walaupun kita miskin di sini, walaupun kita ni statusnya taklah berapa tinggi sangat, tak ada orang nak jumpa, tetapi kerana menjaga Al-Quran, menjaga perkara halal dalam hidup kita, jauhkan perkara yang haram, Allah izinkan kita untuk bertemu antara satu sama lain, kita tidak akan dihina. Pasal bila kita tak jumpa orang Ustaz, ya, kalau kita jamuan hari raya contohnya, ada orang nak jumpa, kita nak jumpa seseorang, orang tu kata tak apalah saya sibuk contohnya, kita akan rasa terhina perkara tersebut. Tapi tak apa, di dunia ini saja sementara, kerana balasannya pada ayat 53 itu adalah amat-amat indah sekali. Selepas itu ayat Allah menyatakan ayat 54, kadzalika wazawwajnahum bihurin ain. Ini apa maksudnya Ustaz? Iaitu diberikan pasangan bihurin ain, dengan bidadari yang bermata indah.
Ya, nanti ada orang tangkap, saya dah ada pasangan saya kan. Ni suami saya dapat pada siapa pula ni? Contohnya kan. Tapi sebenarnya kalau si isteri suami itu, ini perbincangan oleh banyak ulama, kalau suami isteri itu dua-duanya beriman di dalam syurga, maka inilah ketua bidadari yang berada di syurga, dan inilah suami yang makin lama setiap hari Jumaat makin tampan dan tampan dan tampan. Tapi itu kalau dua-dua masuk syurga lah Ustaz. Ya, tapi kalau salah seorang dia tak masuk syurga, itu yang kita bincang sebelum ni, rugi. Rugi bagi orang yang tidak masuk syurga. Kerana apa? Kerana kalau katakan salah seorangnya tak masuk, maka dia tidak lagi dapat bertemu dengan pasangan ataupun ahli keluarga. Pada ayat 55 dan ayat yang ke-56 kita baca sekali lagi, menceritakan lagi apakah balasan di syurga agar kita di dunia ini dapat melihat dalam perspektif jangka masa panjang. Ya, buat apa-apa kita jangka masa panjang, berfikir panjang, inilah hasilnya jika kita melabur dalam pahala dan amal, tahan sekejap untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 55, ayat 56. Silakan Ustaz. Baik. Jom kita baca ayat 55, ayat 56. Ustaz Fas ulas pendek tadi pasal apa? Bidadari bermata je lah. Dia mata dia istilahnya ain ni, dia mata putihnya itu memang putih, dan mata hitam dia memang hitam. Dia pasal kalau kata mata putih tu dia merah-merah ke macam tak cukup tidur saat dia tak cantik sangat. Tapi ada lagi penerangan tambahan, tapi kita masa pendek kita kena teruskan. Masya-Allah. Memanglah itu tawaduk Ustaz Fas, masya-Allah. Dan maksudnya biasa bila kita tengok kecantikan, tengok pada mata dan sebagainya, subhanallah, ni indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan kita di kalangan ahli syurga insya-Allah. Amin, amin. Baik lelaki dan perempuan insya-Allah. Baik, kita baca ayat 55 hingga 56. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Yad'una fiha bikulli fakihatin لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Surah Al-Nazim, itu bacaan ayat 40, 54 dan 55 ya, 55 dan 56, di mana Allah menyatakan yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, iaitu mereka boleh minta sahaja apa-apa sahaja buah-buahan, aminin, orang-orang yang aman ya. Apa maksud di situ? Salah satu daripada poin penting Ustaz ya, buah. Buah ni mengapa? Saya pun mengkaji juga mengapa banyak kali buah dalam surah Waqiah apa sebagainya. Sebenarnya kita suka pokok-pokok. Pokok tu satu untuk teduh, untuk cantik apa sebagainya. Tapi kalau buah, kita bukannya nak pokok buahnya. Kita nak buahnya saja. Pokok durian tak penting pun kita ada pokok durian. Kan, kita nak pokok yang cantik saja, yang rena. Kita nak hasilnya saja. Jadi di dunia ini kita kalau nak tanam ya, kemudian kita kena tunggu, kena siram, kemudian kena makan monyet lah, kena apa sebagainya. Di akhirat nanti Allah terus bagi dia punya hasil dia. Itu adalah tak antara nak balut-balut, tak payah balut tu musangking kan. Terpaksa buat jaring kat bawah. Bayangkan 10 hektar nak ada jaring. Betul. Susah. Kan? Dan lebih daripada itu ialah makan, kalau makan terlebih Ustaz tak demam. Tak ada pula sakit perut. Pasal Allah cakap aminin ya, amannya daripada nak kena tanam, aman daripada sakit perut, aman daripada demam terlebih makan musangking, ataupun aman bagi tuan-tuan yang ada diabetes kan, dia tak boleh makan buah langsung, ya, tak ada mudarat langsung. Tak ada mudarat langsung ya. Kerana apa? Kerana di dunia ini Allah, kita ada kekangan-kekangan yang ada, tapi tak apalah ya Allah, walaupun saya tak boleh makan itu, tak boleh makan ini, tapi saya tetap juga untuk beribadah padamu, maka Allah berikan balik semula Ustaz ya. Pasal ada setengah orang ialah yang halal dia tak boleh makan, yang haram dia makan. Kan. Jadi perkara-perkara itulah yang kita cuba jaga agar Allah beri ganjaran ini. La yadhuquna fihal maut ya, mereka itu tidak merasai maut min rabbik ataupun illal mautatal ula ya, kecuali kematian yang pertama.
iaitu kematian selepas kita hidup di dunia ini, itulah kematiannya. Ya, wa waqahum azabal jahim, iaitu mereka itu dipelihara daripada azab jahim. Maksudnya masuk syurga, tak langsung tak masuk ke neraka, dan dalam masa yang sama ialah dia tak mati, ustaz. Tak mati. Ini penting kerana apa? Kerana orang yang berada di neraka itu mereka akan mati berkali-kali. Dah mati kulitnya dihidupkan balik. Mati itu memang mencabar. Orang neraka kalau boleh nak mati. Ya, orang di syurga tak nak mati. Jadi Allah kata memang mereka tak akan rasa mati, di neraka pun tak akan rasa mati. Tetapi betapa dahsyatnya kalau di neraka itu, kalau setiap kali mati itu maksudnya dia mati kulit timbul balik. Usus dah terputus, dah hancur, hidup balik. Itu yang tak tahan tu. Tetapi di syurga, yang itu yang kita harapkan, yang kita dapatkan sebagai satu nikmat. Ya, nikmat salah satu cabaran hidup kita, ustaz ya. Kalau kita dapat banyak harta tapi nak mati, kita pun rasa tak nikmat. Ya, tapi Allah beritahu di sini untuk kita yang bersedia untuk mati, lepas ini tidak ada mati-mati lagi. Fadlan mir rabbik zalika huwal fawzul azim. Ini adalah semuanya kurniaan daripada Allah, dan ini adalah fawzul azim, kejayaan yang sebesar-besarnya. Ya, dalam hidup kita ni tuan-tuan, ialah kita kena tangguhkan ya kemenangan ataupun yang kita inginkan. Ada benda yang kita kena tunggu, kita kena jaga, dan Allah menyatakan ini akan terkesan kepada siapa? Seseorang yang sentiasa berinteraksi dengan ayat 58. Sekali lagi, ayat ini untuk memberi semangat kepada kita semua bersama dengan Al-Quran. Silakan Ustaz, ayat 58. Okay. Masya-Allah, kita baca sekali lagi ayat 58. Saya ingat Ustaz Fahad Tebo ni kan, maksudnya bila masuk syurga tidak ada apa lagi kesakitan, tak ada lagi klinik, tak ada nak cari bomoh, tak ada. Sebab dia tak ada peraturan dah kan. Peraturan sekarang ni kita terikat dengan peraturan, banyak peraturan walaupun macam mana pun, tapi Allah beri kepada kita jalannya. Kerana kalau di hari akhirat nanti syurga tidak ada lagi peraturan. Dan itulah kenikmatan yang berpanjangan. Buat ahli neraka pula menjadikan kita rasa takut untuk melakukan maksiat, kerana ia adalah seksa yang berperpanjangan. Kalau kita tengok orang sakit kan, kita kata baik matilah, sebab bila mati settle kan. Siang sangat bila teruk dia kena seksa. Tapi akhirat bayangkanlah, diulang, ditambah seksanya. Ayat 58 kita baca sekali lagi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkaruna fartaqib innahum murtaqibun. Sadaqallahu. Sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu agar mereka mendapat pengajaran, maka tunggulah, sesungguhnya mereka itu juga sedang menunggu. Apakah cara untuk kita dapat syurga? Apabila kita selalu mendapat tazkirah, mendapat peringatan daripada mana? Daripada Al-Quran. Al-Quran ingatkan, okay, turn right, turn left, turn right, turn left. Ya, kita ikut peraturan yang ada itu. Dan Quran ini bukan hanya untuk orang Arab. Allah mudahkan, Ustaz ya. Asalnya ini memang susah bahasa Arab ini, tetapi bila Allah dah mudahkan, perkataannya setakat ini dah juz yang ke-25. Tuan-tuan dah nampak dah perkataan itu macam berulang-ulang. Ada seorang bercakap, Ustaz ni, dia pergi ke Mekah, bila dia dengar pada imam baca, dia rasakan macam dia dah hampir faham semua apa yang imam cakap, padahal dia tak pernah ada bahasa Arab. Pasal apa? Bila kita mula tadabbur daripada juz pertama sampai juz 25 ini, kita akan bertemu, dan akhirnya Allah mudahkan. Syaratnya kita jangan susah-susahkan Al-Quran dalam hidup kita. Sehingga kan fartaqib innahum murtaqibun, kita tunggu, mereka tunggu, tapi kita melaksanakan amalan yang mendekatkan diri pada syurga, dan mereka yang jauh daripada Quran akan dekat dengan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, bersedia dengan bekalan untuk hadapi hari kiamat. Yang kedua, jauhi dosa syirik dan maksiat yang menjurus diri kepada azab api Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, suntikkan ayat motivasi bagi orang beriman yang sabar dengan kepayahan di dunia, dengan segala ganjaran syurga di akhirat nanti, insya-Allah. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, terimakanlah amalan kami dalam Ramadan yang lalu, ya Allah.
Jadikanlah kami hamba-Mu yang istiqamah ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa takut kepada-Mu ya Allah. Takut kepada azab-azab-Mu ya Allah. Takut kepada kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ahli syurga ya Allah. Kurniakanlah kepada jiwa kami takwa ya Allah. Hiasilah hati kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang menghiasnya ya Allah. Ya Allah, ya Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami nikmat-nikmat yang telah Kau sebutkan di akhir surah Ad-Dukhan ini kepada kami semua ya Allah. Bila kekuatan kepada kami ya Allah untuk sentiasa beramal saleh kepada-Mu ya Allah. Ikhlaskanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah jiwa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, terutama doa kita pada hari Jumaat ini, dan tuan-tuan dijemput untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran untuk kita yakin, kita mohon Allah terima ya sumbangan kita dalam tabung gerakan Al-Quran ini untuk kita menyebarkan Al-Quran sebagaimana dalam ayat 58 tadi. Moga-moga masyarakat, ahli keluarga kita mendapat tazkirah ya, panduan untuk terus dibimbing ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi insya-Allah pada ulangan malam ini dan pagi esok, dan kita akan mengulang kaji halaman 6 halaman yang telah kita lewati sebelum kita menyambung surah Al-Jathiyah pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.